Okey, sebentar. Baik, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, unit 4, Minda Minda, tajuk otak manusia. Okey. Baik, hari ini standard pembelajaran kita ialah 3.34, membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Okey, hari ini kita terus fokus kepada apa yang awak akan dapat hari ini yang perlu awak kuasai ialah membina dan menulis 4 perenggan karangan fakta otak kita. Okey. Kalau ikut pada buku teks, dia ada 2 karangan lah. Satu karangan autobiografi, satu lagi adalah karangan fakta. Jadi hari ini kita fokus kepada karangan fakta dahulu. Okey. Jadi otak kita. Siapa yang baru masuk? Okey, Syakir. Sebentar ya. Okey, Syakir masuk. Okey, baik. Jadi sebelum kita lihat pada buku teks, kita lihat sedikit maklumat tambahan. Okay, ini bahan yang cikgu dapat daripada laman web Indonesia. Kalau nampak lah baca kan. Fakta otak manusia yang jarang diketahui. Otak manusia merupakan organ tubuh paling penting untuk menggerakkan seluruh tubuh manusia. Jadi satu fakta dia ialah berat otak manusia untuk manusia dewasa adalah 1.36 kg. Berat tak otak awak? Siapa yang baru masuk? Buku teks muka surat berapa? Buku teks muka surat 20. Siapa yang baru masuk? Oh, hi, Aidil. Okey, Aidil. Baik, okey. Itu satu fakta tentang otak manusia. Okey, pertumbuhan otak manusia baru berhenti pada usia 18 tahun. Maksudnya dalam tempoh sekarang, otak awak masih lagi berkembang. Okey, pertumbuhan ni masih ada. 75% otak manusia terdiri daripada air. Okey, dari seluruh oksigen yang ada di dalam tubuh, 20% diperlukan oleh otak kita. Okey, semakin makan banyak lemak, semakin sihat otak kita. Bukan lemak tak sihat tau. Lemak sihat ni ada beberapa jenis lemak. Biasa daripada kacang seperti kacang walnut, kacang almond, itu sangat bagus untuk otak, termasuk kismis dan sebagainya. Bukan makan yang berlemak seperti pizza atau burger ya. Okey, seterusnya otak manusia boleh bertahan tanpa oksigen selama 4 hingga 6 minit dan boleh mati. Otak boleh mati kalau kita tak dapat oksigen dalam tempoh 5 ke 10 minit. Okey? Faham situ ini perkongsian saja. Okey, jadi kita teruskan kepada aktiviti 1 kita. Okey, lihat buku teks awak. Okey? Jadi lihat tentang fungsi otak. Okey. Cuba tengok gambar. Apa yang awak nampak daripada gambar tersebut? Okey, dia dah bagi contoh satu. Berfikir membuat kesimpulan. Betul? Okey, gambar yang kedua tu. Hanis Noha. Apa yang ada dalam gambar tu? Apa fungsi otak? Bantu berjalan. Membantu berjalan membantu pergerakan manusia lah berjalan. Okey, terima kasih Nuha. Okey, yang ketiga Irham. Cuba tengok gambar yang ketiga. Apa gambar orang tu buat? Apa fungsi otak? Kalau berdasarkan gambar. Boleh menghidu. Menghidu lagi? Merasa. Okey, lagi? Mendengar. Okey, itu antara fungsi otak. Fungsi otak ni membantu manusia mentafsir bunyi, mentafsir rasa makan tu dan menghidu bau. Okey, baik, seterusnya cara mencerdaskan otak. Okey, cara mencerdaskan otak. Ain. Yang satu tu apa, Ain? Gambar yang pertama, gambar baju hijau. Ain ada?
Tak ada Ain? Syakir lah. Cuba Syakir. Mencerdaskan otak. Cara. Yang pertama, apa cara dia? Tengok gambar pakai baju hijau tu. Tak dengar. Syakir dia cakap ke? Ada nampak? Buku teks awak. Muka surat 20. Syakir ada? Tak ada juga? Ideal lah. Apa gambar pertama? Tak ada? Cuba buka kamera semua sekali. Saya nak lihat apa yang sedang anda lakukan. Buka-buka kamera nak tengok sikit. Takut hilang. Tanya-tanya. Ada pun. Aidil, jawab Aidil. Buka mic awak tu. Cuba jawab gambar cara mencerdaskan otak tu. Okey. Gambar yang pertama baju hijau tu. Apa yang awak rasa cara mencerdaskan otak? Bersenam. Okey, bersenam. Bagus. Terima kasih Aidil. Okey, Syura ada tak Syura? Syura ada ni. Syura buka kamera Syura. Tak ada juga. Ain ada Ain? Ain boleh cakap Ain? Tak ada. Syakir? Okey Syakir, buka mikrofon. Okey. Apa gambar yang kedua tu? Gambar yang kedua. Semua hilang ke apa ni? Mikrofon tak berfungsi. Ayolah, kenapa pula tak berfungsi tu? Okey, hello? Dah boleh tu. Okey. Cuba cakap gambar yang kedua. Makan makanan yang sihat. Makan makanan yang sihat. Okey, betul. Okey, bagus. Dan gambar yang ketiga, Danish? Hello. Hello, ya dengar. Terima kasih Syakir. Boleh tutup mic awak tu. Okey. Danish, gambar yang ketiga tu dia buat apa? Tidur mengikut masa yang ditetapkan. Tidur mengikut masa yang ditetapkan atau tidur yang mencukupi lah. Okey, kita perlu tidur yang mencukupi untuk mendapat rehat yang secukupnya. Okey, baik. Bagus. Okey, itu ialah maklumat tentang fungsi otak, tentang cara mencerdaskan otak. Okey, baik. Kita lihat pada modul. Okey, cuba rujuk modul masing-masing. Modul. Okey, rujuk modul. Rujuk modul masing-masing. Bagus. Okey, awak tengok dalam kotak modul. Okey, yang cikgu buat. Okey, cikgu tunjuk terus Ini jawapan dah ni. Tak apa. Okey, ini contoh perenggan 2. Okey, dalam penulisan karangan. Okey. Bila kita menulis, dia mesti ada idea utama, idea sampingan. Okey? Biasanya ayat pertama kita ialah idea utama. Ayat pertama. Okey? Ayat pertama adalah idea atau idea pertama utama kita. Okey, ini cikgu dah masuk perenggan kedua Okey, pendahuluan tu. Okey, biasa dalam pendahuluan cikgu suka ajar, okey, pendahuluan 2 ayat saja. 2, 3, 3, 3, 2. Itu cara kita tulis. Maksudnya pendahuluan 2 ayat. Perenggan pertama 3 ayat. Perenggan ketiga 3 ayat. Perenggan keempat 3 ayat. Perenggan kelima 2 ayat. Okey. Tapi kalau awak nak satu perenggan tu ada 4 ayat pun tak ada masalah. Okey. Jadi berapa perenggan karangan yang perlu awak tulis? 5 sahaja. Okey, untuk UPSR ni atau di mana kat sekolah menengah pun awak akan tulis 5 je. Cuma cara kita hurai tu lebih panjang. Okey, untuk sekolah rendah ni berapa patah perkataan? Maksimum berapa?
Maksimum berapa perkataan? 80 sampai 120 kan? Ya betul. Sampai 120. Jangan lebih-lebih ya. Kalau terlebih sikit tu tak apalah. Awak bukan nak buat novel atau buat cerita. Cukup sampai situ. Okey, baik. Jadi biasa kita akan tulis. Okey, idea utama kalau awak tengok pendahuluan memang dia dah bagi pada awak. Setiap orang mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Itu ayat biasanya. Itu ayat mudah lah untuk pendahuluan. So pendahuluan awak dah ada 2 ayat. Nanti sebab awak perlu salin semula. Okey, lihat pada perenggan 2. Okey, perenggan 2. Idea pertama. Okey, idea pertama. Pelbagai fungsi otak, betul? Okey, jadi kita tulis terdapat pelbagai fungsi otak manusia. Dapat? Saya bagi dulu contoh yang pertama. Kejap lagi perenggan kedua saya nak suruh awak cuba tulis. Okey? Ini idea utama dia pelbagai fungsi otak. Terdapat pelbagai fungsi otak manusia. Kalau ikutkan dah tak perlu bagi berpandu macam ni. Boleh buat terus ni. Betul Okey, kemudian idea sampingan. Okey, ada perkataan berfikir dan membuat keputusan. Jadi kita boleh buat 2 ayat. Jadi kat sini saya ajar, saya ada buat 3 ayat lah. Jadi otak berfungsi untuk berfikir dan membuat keputusan. Okey, itu satu. Ayat kedua awak. Ayat ketiga awak. Otak juga digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan. Okey. Seterusnya, idea sampingan yang ketiga. Seterusnya kita menggunakan otak untuk mentafsir maklumat seperti merasai makanan dan mendengar bunyi. Ini cara kita hurai untuk karangan fakta. Kita tidak menggunakan saya dalam karangan fakta, biasa kita guna kita. Kalau ada perkataan kita lah. Ini cara tulis dia. Dah salin? Dah salin. Bagus. Dah salin dah? Bagus. Dah salin, nak suruh cuba idea kedua. Macam tu. Boleh salin dahulu untuk yang pertama ni. Cikgu, yang idea sampingan merasai makanan tu. Merasai? Nampak tak? Seterusnya kita menggunakan otak untuk mentafsir maklumat seperti merasai makanan dan mendengar bunyi. Yang lain dapat? Syakir okey? Aidil? Tulisan cantik sikit ya, Aidil. Jaga tulisan, bentuk tulisan. Ya, hello Syakir. Tak, kadang-kadang tak bunyi. Kadang-kadang tak bunyi, tak apa. Jangan risau, seminggu je lagi. Lepas tu awak dah jumpa saya depan-depan. Okey. Dah selesai perenggan 2? Ini perenggan 2 kena ingat perenggan pertama bila kita tulis daripada tepi tak ada langkau guna jari. Untuk perenggan kedua mesti satu jari baru tulis. Satu jari baru mula perkataan pertama. Dia mesti masuk ke dalam. Itu perenggan kedua, 3 sampai perenggan 5. Okey? Selesai yang ni? Okey, bagus. Okey, baik kita lihat idea 2. Perenggan ketiga. Cara mencerdaskan otak bersenam. Siapa nak cuba ayat tu? Cuba tulis, saya bagi awak 2 minit. Lepas tu saya nak Nuha cuba ayat ni kejap lagi. Apa? Apa? Idea 2. Bukan, idea ni dah selesai kan? Ni idea 1. Idea 2, perenggan ketiga. Cuba buat idea utama dahulu. Bina ayat untuk idea utama. Semua sekali. Cara mencerdaskan otak. Ya. Kalau boleh boleh baca terus pun tak apa. Cara mencerdaskan otak. Kita perlu bersenam.
Dan cara mencerdaskan otak kita perlu bersenam dan makan makanan seimbang. Kita masuk bersenam sahaja. Ambil satu, jangan campur idea. Makan makanan seimbang tu idea 3 nanti. Saya nak awak bina satu ayat sahaja. Cuba bina. Cara mencerdaskan otak ialah bersenam. Cara mencerdaskan otak ialah bersenam. Tu je. Wow, ayat darjah 6 kau macam tu. Pendeknya ayat kau. Betul. Ada siapa nak cuba yang lain? Ain nak cuba Ain? Betul. Anis Noah betul. Tak ada masalah. Cuma darjah 6 janganlah pendek sangat. Macam ayat darjah 3 jam 4 pula aku dengar. Okay. Ya. Ain cuba Ain. Okay, di samping itu, cara Okey. mencerdaskan otak adalah dengan bersenam. Kita digalakkan bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Awak buat 2 ayat okey, boleh terima? Boleh. Nanti orang lain, siapa? Ada yang nak cuba lagi? Irham? Okey, ayat Ain okey, bolehlah untuk 2 ayat. Boleh? Syakir nak cuba? Boleh. Ya, cuba. Di samping itu, cara mencerdaskan otak ialah bersenam supaya otak lebih segar. Supaya otak lebih segar. Okey. Cuma kita kalau ayat pertama ni kita sebolehnya jangan masuk tentang sebab dia atau alasan dia. Sebab kita nak terang secara umum sahaja. Okey? Baik, cuba tengok contoh saya. Contoh saya pendek juga, Ain punya panjang. Okey, cara mencerdaskan otak adalah dengan bersenam pada setiap minggu. Okey? Itu saja, umum saja kita ceritakan. Siapa yang tak ada idea tadi, ada kesilapan boleh tulis ayat saya. Kalau Ain punya, Ain boleh guna Ain punya ayat. Ayat awak betul. Okey? Kenapa adalah dengan bersenam? Sebab saya ada guna perkataan dengan. Bila saya guna perkataan dengan, sebelumnya mesti adalah bukan ialah. Okey? Lepas tu idea sampingan. Itu contoh saya. Melalui aktiviti bersenam, kita dapat membekalkan oksigen secukupnya untuk otak. Awak juga boleh ubah ayat tu. Ini dalam bentuk lain lah. Ragam yang berbeza. Mungkin awak ada ayat awak sendiri. Idea, cuba idea. Idea sampingan membekalkan oksigen. Awak boleh terbalik ke ayat cikgu tu pun boleh. Cara membekalkan oksigen adalah apa dia? Dengan cara menanamkan pokok dan Aidil, cuba tengok balik idea utama. Idea utama kita pada hari ini ialah bersenam. Dia tiada kaitan dengan tanam pokok. Jadi bila tulis karangan berbentuk fakta, maklumat idea utama dengan idea sampingan dia mesti selari, dia kohensi, dia orang kata ada kesinambungan supaya tidaklah sekejap ke Laut Cina Selatan, sekejap ke Barat Daya, tak ada. Kejap ke utara, kejap ke selatan, tak ada. Okey, dia mesti berturutan. Idea utama awak tu cerita pasal bersenam, idea sampingan-sampingan tu pun kita cerita pasal bersenam. So biasa dalam idea sampingan kita boleh cerita tentang kesan dia kepada badan dengan aktiviti bersenam. Lepas tu apa lagi kesan dia, atau kita boleh beritahu contoh tentang aktiviti bersenam itu sendiri. Dapat idea? Okey, tak apa, nanti cuba balik. Okey, Syakir nak cuba. Okey, cuba Syakir.
otak perlu menerima oksigen yang secukupnya untuk membekal otak perlu menerima oksigen yang secukupnya melalui bersenam dan sebagainya. Melalui bersenam dan sebagainya. Otak akan menerima oksigen secukupnya dengan bersenam dan sebagainya. Boleh terima tapi tak berapa gramatis. Okey? Irham, cuba Irham. Kita dapat membekalkan oksigen secukupnya untuk otak melalui aktiviti bersenam. Ya, pandai. Pandai awak ubah ayat cikgu. Betul? Itu antara dua cara kita tulis ayat. Tak semestinya kita akan tulis ragam ayat aktif saja. Kita boleh jadi ayat pasif, kita boleh jadikan ayat songsang. Itu dalam penulisan karangan. Okey? Untuk bahagian A, tidak boleh begitu. Bahagian A mesti subjek dan predikat. Memang bentuk ayat dia adalah ayat aktif untuk bahagian A. Okey, bagus. Jadi saya baca untuk idea sampingan. Malahan, aktiviti bersenam juga mampu menyihatkan tubuh kita secara menyeluruh. Okey, ini ringkas sebenarnya. Awak boleh panjangkan sebenarnya lagi. Contoh awak masukkan contoh aktiviti bersenam tu apa? Melalui aktiviti bersenam seperti apa? Kita dapat membekalkan oksigen secukupnya untuk otak. Kita dapat membekalkan oksigen secukupnya untuk otak melalui aktiviti bersenam seperti apa dia aktiviti bersenam? Berjoging, berlari, apa lagi? Berbasikal dan sebagainya. Itu awak boleh masuk. Itu untuk panjangkan lagi. Cikgu tunjuk yang aras sederhana. Awak kalau nak cemerlang boleh tambah lagi sebab kelas kita pelbagai aras. Jadi saya tak boleh ajar awak ayat yang bombastik tinggi. Saya akan ajar yang aras sederhana. Awak boleh tambah ikut kreativiti awak. Okey, selesai perenggan 3. Okey, kita masuk perenggan ke-4. Okey. Baik, ini cara mencerdaskan otak juga, makan makanan seimbang. Okey. Kita boleh tambah penanda wacana kat depan, selain itu, di samping itu, seterusnya, tambahan pula, malahan. Okey. Jadi ayat cikgu ialah selain itu kita dapat mencerdaskan otak dengan makan makanan seimbang seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini antara makanan seimbang lah. Ada juga lain, protein, sumber karbohidrat, dan sebagainya. Itu ayat utama. Idea utama kita. Okey, huraian dia, pemakanan seimbang akan membekalkan vitamin dan mineral secukupnya untuk kesihatan otak kita. Okey, tadi cerita tentang makanan seimbang, betul? Ayat pertama. Jadi yang kedua, kita ambil balik pemakanan seimbang tu. Tadi kita kata makan makanan seimbang. Kita tak mulalah ayat kita yang kedua makan makanan seimbang. Kita ubahlah, kita tambah. Kita jadikan pemakanan. Jadi kata nama kat sini. Pemakanan seimbang akan membekalkan vitamin dan mineral secukupnya untuk kesihatan otak kita. Jadi apa kesan dia? Berfikir dengan baik. Jadi maka kita akan dapat berfikir dengan baik. Kalau awak ada ayat lagi yang lagi bagus, boleh juga tambah. Okey, jadi satu perenggan minimumnya 3 ayat. Untuk perenggan pendahuluan dengan penutup je kita buat 2 ayat. Awak jangan kelang kabut nak fikir yang susah-susah. Ini cara untuk menulis ayat dalam perenggan. Untuk karangan fakta, karangan cerita, berita, syarahan, semua macam ni. Cuma ada sesetengah tu ada format dia lah. Kita akan tambah format. Kalau macam ucapan, kita ada kata-kata aluan. Dan juga kita ada kata penegas. Okey? Ini dia. Dapat setakat ni? Kita nak pergi pada penutup dah. Betul lah? Ya, penutup. Sebab kita buat 5 perenggan sahaja. Ada yang nak ubah ayat tu, ada idea lain, boleh kongsikan bersama. Ada idea? Okey.
Ain okey? Ain ada idea lain? Kalau ada idea lain boleh kongsikan bersama rakan-rakan yang mungkin nak buat ayat lain. Boleh? Ada? Kalau tak ada, cikgu nak pergi perenggan penutup. Sebab 10.45 dah. Awak dengan saya kelas sampai pukul 11, betul? Lepas ni waktu apa? Ada waktu lain kan? Ada? Tak ada? Tak ada, cikgu masuk penutup. Okey, jadi penutup 2 ayat je. Okey, jadi dalam penutup tu awak tolong betulkan sikit tentang idea utama tu. Dalam modul awak cikgu tulis penjagaan kecerdasan. Ubah penjagaan kesihatan otak. Kecerdasan tu tukar kesihatan. Okey? Ubah kat situ je sikit. Jadi kesimpulannya, penjagaan kesihatan otak adalah sangat penting. Okey. Ada sampingan dia, jadi kita haruslah mengamalkan gaya hidup sihat ataupun gaya hidup yang sihat. Bolehlah tambah cogan kata ke, badan cergas, minda cerdas, boleh juga. Kalau ada peribahasa yang berkaitan dengan kesihatan pun boleh. Itu penutup dia lah. Untuk pendahuluan tu, kalau awak rasa awak ada lagi idea lain, mungkin ada ayat-ayat yang lebih baik, boleh tambah. Boleh jadikan 3 ayat. Okey, jadi dah selesai kat sini. Awak dah selesai masukkan dalam kotak-kotak yang cikgu bagi tu. Salin semula dalam buku karangan. Okey, salin semula dalam bentuk perenggan. Perenggan pertama tadi pendahuluan, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey? Itu adalah tugasannya lah. Awak kena salin semula dalam bentuk dalam buku karangan. Saya nak tanya, buku biru awak ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Okey. Baik. Okey, 1 untuk karangan, 1 tu untuk pemahaman. Nanti naik cuti ni saya maklum balik. Okey, ada soalan? Untuk tugasan hari ni? Kalau tak ada, kita nak dismiss, tutup kelas. Faham Jadi awak salin ni, kalau tak dapat tadi, tengok balik video cikgu atau awak ada idea awak, buat. Kemudian salin semula dalam buku karangan. Itu sahaja tugasan awak untuk hari ni dan minggu ni. Jangan lupa siapa yang belum jawab kuis, jawab kuis tak payah snap gambar hantar kat cikgu sebab cikgu boleh tengok dalam laman quizzes tu siapa dah jawab, siapa belum jawab. Tapi pastikan nama penuh tulis. Kalau tak saya tak tahu siapa jawab. Okey? Jadi ada soalan lagi? Tiada?